Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, baiklah insya-Allah hari ini kita nak sambung pelajaran kita, iaitu dalam bab adab adab, iaitu kenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita tengok perbualan seorang ayah dengan anak-anaknya. Okey. Ayah, dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ayah Nabi Muhammad seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya, kan? Jadi itulah disebutkan bahawa Nabi ini merupakan seorang yang paling baik terhadap keluarganya dan merupakan seorang ayah yang sangat baik terhadap anak-anaknya. Jadi cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini dikurniakan anak. Okey, berapa orang anak Nabi? 7 orang anak Nabi hasil perkahwinan dengan isteri baginda Nabi, iaitu Siti Khadijah. Apa nama anak-anak Nabi? Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah, dan yang ketujuh Ummu Kulsum ataupun Ummi Kalsum, boleh dua-dua. Okey. Jadi nak ingat nama anak-anak Nabi ni, boleh cari dekat YouTube lagu anak-anak Nabi. Jadi kamu boleh jumpalah tentang lagu anak-anak Nabi. Cara nak ingat dia senang. Okey, itu anak-anak Nabi. Baiklah, bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan keluarga baginda? Okey, kita tengok macam mana Nabi ini dia bergaul, berinteraksi dengan ahli keluarga Nabi. Yang pertama, bertanggungjawab. Jadi Nabi ini seorang yang sangat bertanggungjawab. Nabi Muhammad sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Jadi Nabi ni dia suka membantu isteri-isterinya. Nabi mempunyai lebih daripada seorang isteri, dan Nabi ini dia suka bantu isteri-isteri dia. Sebagai contoh, Nabi kalau pakaian Nabi koyak, biasanya Nabi akan menjahitnya sendiri. Itu Nabi dalam keluarga. Yang kedua, Nabi ni penyayang. Penyayang. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayaninya dengan baik. Nabi ni dia sayang pada anak-anak dia, kan? Bahkan kepada cucu-cucunya, kan? Nabi kalau Fatimah datang, anak Nabi datang, Nabi akan layan anak dia. Kalau cucu-cucu dia datang, Nabi akan cium, Nabi akan bermain dengan cucu-cucunya. Nabi sangat penyayang dengan anak-anak dia ataupun dengan cucu-cucu dia, sangat sayang. Seterusnya ialah Nabi merupakan seorang yang sabar dalam keluarga. Baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya Hasan dan Husin memanjat belakang baginda. Ketika Nabi solat, ketika sujud, Hasan dan Husin ni cucu-cucu Nabi ni, dia naik atas belakang Nabi. Dia buat Nabi ni macam kuda, kan? Tapi Nabi apa Nabi buat?
Nabi memanjangkan sujudnya. Nabi tidaklah kata marah ke apa, tak. Berhentikan solat dan marah, tak. Tapi Nabi cukup sabar dengan cucu-cucunya. Okey, dengan sengaja memanjangkan sujudnya supaya cucu-cucunya itu boleh duduk di belakang. Okey. Nabi juga seorang yang tegas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Ya, Nabi ni tegas, walaupun Nabi ni sangat penyayang, walaupun Nabi ni sangat sabar dengan anak-anaknya, tapi Nabi ini sangat tegas. Sekiranya anak-anaknya mungkin ada melakukan kesalahan, Nabi akan menghukumnya dengan adil. Tanpa pilih kasih. Nabi tegas. Kerana tegas ini sangat penting dalam keluarga, supaya anak itu menjadi seorang yang berdisiplin, anak itu menjadi seorang yang elok akhlaknya, kan? Kalau tak tegas, maksudnya Nabi tidak bagus dengan ahli keluarganya. Tegas sangat penting untuk mendidik ahli keluarga. Baiklah. Jadi itu adalah bagaimana akhlak Nabi dengan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, cara mewujudkan keluarga bahagia. Yang pertama, sama kita buat macam Nabi lah. Kena sayang menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling menasihati, saling menghargai. Jadi ini semua kena ada dalam keluarga. Kalau nak keluarga kita ni bahagia, kena saling menyayangi. Okey, kena saling membantu. Okey, kena saling menasihati. Kalau ada adik kita, abang kita buat salah, kita boleh nasihat, tak ada masalah. Boleh nasihat bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam keluarga kita. Kena saling menghargai. Kalau kata abang kita cemerlang dalam pelajaran, kita kena ucapkan tahniah. Okey. Kalau kakak kita tolong kita kena ucapkan terima kasih. Kalau mak ayah kita belikan sesuatu untuk kita, kena hargai dan ucapkan terima kasih dan sebagainya. Jangan berat mulut kita daripada menghargai orang dalam keluarga kita. Okey? Kerana menghargai ini akan mewujudkan kasih sayang, mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, insya-Allah. Kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga. Apakah kepentingan dia amalkan adab-adab dengan ahli keluarga ni, ikut sunnah ini? Yang pertama, mendapat pahala. Tentunya akan mendapat pahala mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saling mengasihi. Jadi ahli keluarga kita tu akan saling mengasihi, saling menghormati dan sebagainya. Itu yang kita nak tu. Yang ketiga, berdisiplin. Akan menjadi seorang yang berdisiplin, seorang yang elok akhlaknya bila kita amalkan adab dalam keluarga. Menjamin kebahagiaan. Ia akan bahagia sekiranya kita saling menyayangi, menghargai, saling menasihati. Jadi keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Saling mengambil berat dan bekerjasama. Jadi itulah kepentingan kita untuk amalkan adab berkeluarga ini dalam hidup kita. Jadi kepentingan ini mestilah kita ambil berat supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, dan kita seronok hidup dalam keluarga kita, hidup dengan adik-beradik kita seronok. Jadi kita kena amalkanlah apa yang Nabi buat. Okey, kena amalkan adab-adab berkeluarga ni supaya hidup kita insya-Allah akan seronok, akan bahagia insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi tugasannya adalah apa dia? Ustaz nak kamu tengok aktiviti ni, apa dia disuruh buat.
Jadi susah ni. Jadi aktivitinya lain lah. Aktivitinya adalah ustaz nak kamu tuliskan ataupun rakamkan apakah aktiviti kamu dengan ahli keluarga pada musim pandemik ini. Okey, apakah aktiviti kamu dengan ahli keluarga? Apakah yang kamu buat dengan ahli keluarga di rumah? Okey, apa yang kamu buat di rumah? Itu sahaja. Tulislah 3 perkara ke 4 perkara. Kamu tulislah, kamu tolong ke mak ayah kamu ke, okey, kamu bermain ke dengan abang kakak kamu ke. Tulis sahaja sebanyak-banyaknya yang mana yang kamu rasa itu boleh membuatkan keluarga kamu itu lebih bahagia. Okey, tuliskan. Okey, itu sahaja murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.